Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, yang Allah berikan kita kesempatan, kekuatan dan kesihatan untuk diri kita dan menambahkan siri amalan yang terbaik untuk kita bekalkan diri kita di akhirat kelak. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dengan hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha mencari ataupun cari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita memilih untuk mengikut Rasulullah, mempermudahkan bagi kita jalan syurga dengan menuntut ilmu. Maka kita pilih yang kanan, ya. Rasulullah pilih kanan, kita pilih kanan, ya. Tok Guru pilih kiri, lantak dia dengan Allah nanti. Baik, jadi dalam bab ini merupakan satu perkara yang penting kita kena ketahui bahawa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba'ur rasul, mengikut Rasulullah. Kita tidak ada pilihan dalam mengikut sesiapa di muka bumi ini. Kita hanya diarahkan untuk memilih seorang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kalimah yang kita sebutkan selepas mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Maka mengifradkan, mengesakan mengikut Allah Subhanahu wa taala pada ubudiyah, mengikhlaskan diri kita kepada Allah, dan begitu juga dalam mengikut Rasulullah, menjadikan dia hanya seorang sajalah yang layak diikuti. Kerana apa? Kerana dia adalah Rasul, dia adalah utusan dari langit, dan dia adalah utusan Allah yang telah diberikan jaminan membawa ke syurga. Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, kata Rasulullah. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kamu mencintai Allah, ikutlah Rasul. Kita tidak ada pilihan. Oleh kerana itu, apabila lafaz yang disebutkan, ya, Allah yahdihi, ya, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada mereka-mereka yang tersalah dalam bab ini. Bila Allah mengatakan ikutlah Rasul, maka ikutlah Rasul. Kita tak ada pilihan, kerana kita adalah hamba-Nya. Maka kita kena ikut, dan insya-Allah siapa yang mengikut Rasul, dia akan sampai ke jalan yang betul dan jalan yang terakhir, iaitu syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan, ya, pengikut Rasul yang setia. Baik. Jadi di sini kita menyaksikan fitnah yang terbaru di Malaysia dalam keadaan yang begitu. Itu belum lagi yang mengatakan bahawa anak muridnya nampak Rasulullah dalam masjid dia, ya, cerita lawak belaka tu, ya. Zaman-zaman kita dulu, Ustaz Hashim. Ya kaza, masya-Allah, Ustaz Hashim ingat lagi. Jadi ini zaman perkara-perkara yang berlaku dan akan terus berlaku sampai kemunculan Dajjal nanti. Ya, sampai kemunculan Dajjal. Dan hari ini kita membicarakan, menyambungkan pembicaraan kita berkaitan dengan Dajjal, yang mana kita berada pada muka surat 145. Ya, tajuk besar dia perbahasan tentang hadis-hadis Dajjal. Pada pelajaran yang lepas saya telah terangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan Dajjal. Ya, Dajjal adalah fitnah yang mendatang, dan dia akan datang dalam keadaan kita tak sangka, dalam bentuknya yang menakutkan. Maksudnya menakutkan, kita tak tahu antara hak dengan batil pada ketika itu, melainkan orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu berdalilkan Rasulullah kata wa anta hajijuh. Ya, bila kita ada pada zaman itu dengan ilmu yang betul-betul mengikut Al-Quran dan As-Sunnah dengan fahaman 3 kurun yang terbaik sahaja yang mampu untuk mengenali Dajjal ini. Kalau tidak, habis. Kenapa? Kerana ramai yang menyangka dia mampu berhadapan dengan Dajjal, rupanya dia dah berada bersama kelompok Dajjal. Begitu sekali. Berarti liciknya Dajjal. Liciknya Dajjal dalam, ya, menyebarkan pengaruhnya, dan itulah
janji yang Allah janjikan kepada para nabi ataupun umat-umat terdahulu, bahawa fitnah yang dahsyat, yang lebih teruk daripada fitnah-fitnah yang lain, maka dia akan muncul. Kerana apa? Kerana kemunculannya itu memesongkan akidah. Itu yang menjadi isu. Ya, kalau tak pesongkan akidah di sudut ekonomi ke, politik ke apa ke, masih boleh lagi kita tak mengambil kisah sangat. Tetapi bila dia berada dalam bab berkaitan dengan akidah, berarti berkaitan dengan kerububiahan Tuhan, berkaitan dengan akidah umat Islam, maka di sana akan menjadi satu perkara yang menakutkan kita. Takut-takut kita bersamanya dan kita mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan usia-usia kita macam ni ya, seharusnya lebih cantik iman kita, lebih bersih iman kita, lebih ya, untuk dibawakan ke dalam syurga, tiba-tiba rosak begitu sahaja. Na'udzubillah. Baik, jadi peringatan berkaitan dengan Dajjal ini pada muka surat 145, peringatan Rasulullah tentang Dajjal dan penjelasan sebahagian sifat-sifatnya. Bagi kita, alhamdulillah, dalam bab-bab yang begini, ya, mudah-mudahan kita faham bahawa dalam bab berkaitan dengan Allah, ya, tauhid dia tauhid yang dikupaskan secara terperinci berkaitan dengan tauhid rububiyah, yakni tauhid yang hanya Allah sahaja yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menguasai, mentadbir dan segala-galanya alam semesta ini di dunia dan di akhirat. Hanya milik Allah. Kekuatan yang tidak siapa yang boleh sebanding dengannya. Yakni kekuatan yang perlu kita sebut bahawa dia sahaja yang layak dipanggil Tuhan. Pengabdian yang total kepadanya kena ada. Rububiyah ini satu sifat keagungan. Maka Allah yang memilikinya, tidak ada yang lain. Tak ada, walaupun sekecil-kecilnya, tak ada. Hanya Allah yang memiliki sifat rububiyah. Kenapa Dajjal akan muncul dengan sifat-sifat ini? Dia menghidupkan orang mati, yakni dengan sihir dia. Dia menurunkan hujan dengan sihir dia. Okay? Jadi ini di antara perkara yang disebut akan kita bicarakan di dalam hadis yang akan kita baca nanti. Baik, begitu juga dalam tauhid asma' was sifat, yang mana sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu adalah sifat yang maha agung, nama yang maha mulia, kemuncak sifat dan kemuncak nama yang terbaik. Okey? Dan kemudian begitu juga dalam konteks ibadah kita kepada tauhid uluhiyah. Maka itu dia tujuan kehidupan kita. Ya, tujuan kehidupan kita adalah ubudiyah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang layak diabdikan. Baik, peringatan Rasulullah tentang Dajjal dan penjelasan sebahagian sifat-sifatnya. Okey, ini di antara peringatan Rasulullah tentang Dajjal, ya, dan sebahagian sifat-sifatnya. Kerana pada pelajaran yang lepas kita telah bicarakan beberapa perkara sifat-sifat Dajjal, ya, termasuk pada hadis yang atas tu kalimah kafir yang tertulis pada dahinya. Baik, asal hadis ini tertera dalam Sahih Al-Bukhari, bersumberkan dari hadis Az-Zuhri dari ayahnya dengan matan yang sama. Muslim juga meriwayatkan dari hadis Ubaidullah Ibnu Nafi' dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW menuturkan tentang Dajjal di hadapan orang ramai. Baginda bersabda, "Innallaha laisa bi'awara, ala innal masih ad-dajjal a'ural aini al-yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah." Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak buta. Okey, ini kalimah yang amat penting. Allah tidak buta. Dan Allah itu melihat. Namun Al-Masih Dajjal buta mata sebelah kanan, matanya seakan-akan buah anggur yang tertonjol. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan Allah itu tidak buta. Ya, menjadikan perbahasan kepada ulama-ulama ulama-ulama falsafah yang cuba menafikan sifat-sifat Allah, yang disebutkan dalam ini bahawa Allah itu mempunyai mata, tetapi mata yang layak pada dirinya. Okey? Dan sehingga kan dikatakan Allah mempunyai dua mata,
Kenapa? Bila dibandingkan dengan Dajjal ini, Allah itu tidak buta. Ya, namun Al-Masih Dajjal itu buta sebelah matanya. Jadi di sini mengisyaratkan sifat yang layak hanya milik kepada Allah. Beriman cukup, jangan banyak bicara. Okay? Kenapa kita tidak mampu untuk membicarakan persoalan ghaib yang berada di sisi Allah? Ya, alah persoalan yang ada pada diri kita pun kita tak mampu bicara. Apa yang dalam anggota tubuh badan kita, dalam perut, dalam minda kita, dalam otak kita, kita tak mampu untuk bicara. Sel-sel yang terdapat dalam diri kita, oksigen, perubahan dalam badan kita pun kita tak mampu untuk bicara. Ini kan pula sifat-sifat Allah yang maha agung pada miliknya. Hanya boleh kita beriman seperti mana hadis sebut, maka kita menyebutnya. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang Nabi pun melainkan pasti mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah mata, si pendusta. Ketahuilah, Dajjal buta sebelah mata dan Tuhan kamu tidak buta. Di antara kedua matanya tertulis kalimah kafir. Ya, kalimah kafir yang boleh dibaca oleh orang yang tak boleh. Yang ni maksudnya dia nampak, tetapi orang yang tak erti baca ni dia nampak tulisan tu, tapi dia tak erti nak baca je. Tetapi orang yang boleh baca, dia boleh membacanya. Dan ianya satu persoalan yang agak menarik lah. Ya, apa yang tertulis, bagaimana tertulis itu, wallahu a'lam. Kita akan menyaksikan, na'udzubillah, kalau boleh kita tidak maulah menyaksikannya. Kita tak mau berada di zamannya. Ya, kerana apa? Fitnah itu menggerunkan. Takut kerana kita merasakan kita ni iman Masya Allah dah ada dah, apatah lagi kita dah mengaji, ya, tapi kita takut kita terjebak kerana Dajjal punya cerita. Ya, Dajjal punya, kalau zaman dahulu kita rasa mungkin boleh lagi dikontrolkan, tetapi pada zaman sekarang dengan teknologi berbagai teknologi, ya, apatah lagi teknologi ini, seruan Dajjal boleh masuk ke dalam teknologi ini. Ya, ini yang menggerunkan kita. Ya, kita tak nak pergilah majlis tu Dajjal, tapi kita boleh dengar. Kan? Boleh dengar, boleh ni yang menyebabkan ditakuti boleh merosakkan atau menarik perhatian kita yang menyebabkan kita bersama dia. Na'udzubillah min zalik. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah dengan matan yang sama. Okey, baik. Jadi apa yang kita dapati bahawa yang pertama Dajjal ni nanti, ya, pertama dia mempunyai satu mata yang buta. Ya, satu mata tu agak menonjol. Satu mata yang buta, satu mata lagi menonjol. Buta dia bagaimana? Wallahu a'lam, tapi memang sebelah tu buta lah. Yang kedua, di antara dahinya tertulis kalimah kafir. Ya. Yang ketiga, dia adalah pendusta. Ya, insya-Allah, masya-Allah, buku yang dituliskan oleh Al-Akh Ahmad Ikram tu, 60 agama baharu di Malaysia tu pun menarik untuk kita menyaksikan beberapa kalimah yang dikeluarkan ataupun diceritakan berkaitan orang golongan-golongan ataupun manusia-manusia ini yang mengaku dirinya Nabi. Ya, kerana Dajjal juga akan mengaku dirinya Nabi. Ya, mengaku dirinya Nabi. Sehingga sampai satu ketika kemuncak pengakuan dia, ya, itulah dia Dajjal yang sebenarnya. Muslim menuturkan Zuhair ibn Harb bercerita kepadaku, Uthman bercerita kepada kami, Abdul Warith bercerita kepada kami dari Sa'id ibn Hajjab, dari Anas, Rasulullah bersabda, Dajjal itu buta matanya, di antara kedua matanya tertulis kafir. Beliau mengejanya kaf alif fa ra, kafir. Ini eja bahasa Melayu ni yang dapat dibaca oleh setiap Muslim. Ya, setiap Muslim. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim juga menceritakan bagaimana Dajjal, ya, mempunyai sifat yang begitu. Riwayat Muslim dari hadis Al-Amashi dari Sufyan dari Huzaifah, Rasulullah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada bersama Dajjal. Okey, ambil perhatian bahawa di sini Rasulullah menceritakan apa yang akan Dajjal promotkan kepada kita, akan perkenalkan kepada kita. Dia nak tunjuk kehebatan diri dia, yang mana dia mengatakan bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Salah satunya menurut pandangan mata merupakan air yang putih,
dan yang satu juga lagi menurut pandangan mata merupakan api yang bernyala-nyala. Apabila seseorang menjumpai hal itu, hendaklah dia mendatangi sesuatu yang ia lihat seperti api, pejamkanlah matanya, kemudian tundukkanlah kepalanya, lalu minumlah. Okey? Kerana api tersebut adalah air yang dingin. Dajjal buta matanya. Pada matanya terdapat kulit tebal. Di antara kedua matanya tertulis kafir yang dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa baca tulis maupun yang tidak boleh membaca tulisan. Baik, dalam bab ini satu perkara yang agak menarik bila dikatakan bahawa Dajjal mendatangkan dua sungai. Bagaimanakah, apakah sungai yang dimaksudkan? Adakah ianya merupakan kiasan ataupun hakikat sungai tersebut? Tapi ingat, yang paling penting dalam bab ini, kalau dia datang dengan air, berarti suasana di waktu itu adalah suasana seperti kemarau yang tidak ada air. Agak menarik ya. Kenapa? Dia datang satu benda yang mana orang perlukan. Macam kita lah, bila diperlukan kita datang, kan? Orang akan tawar, okey, kamu buat begini, buat. Kita akan buat. Kita perlukan. Ya. Apa juga kalau sampai tahap manusia sekarang, rasuah pun dia akan perlu, dia buat kerana nak dapatkan sesuatu yang dia kehendaki. Apa juga kalau dia dah tak ada makanan, dia akan buat apa saja kerana nak makan. Begitu juga dalam suasana yang disebutkan dalam hadis yang lain bahawa kemarau akan berlaku. Tuan-tuan dan perempuan, agak menarik ya. Kita wallahu alam, walaupun kita melihat beberapa perkara bab konspirasi Yahudi itu, memang dia berjalan dalam sistem kehidupan kita, terutamanya sistem bank. Ya, waktu saya di Pakistan dulu belajar sedikit juga berkaitan dengan perkara-perkara yang begini. Ya, di mana sistem bank itu adalah sistem riba yang Allah haramkan, tetapi dia berjalan sekarang disebabkan Yahudi. Ya, Yahudi punya kerja ni, dia jadikan sistem bank yang Rasulullah haramkan pada hari Arafah, ya, diletakkan di kaki. Maksudnya nilainya terlalu rendah, tetapi pada hari ini kita tengok bank-bank, masya-Allah, semuanya ke atas langit bangunan-bangunannya. Okey. Allah telah mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Baik perniagaan itu dihalalkan, riba itu diharamkan. Dan kita menyaksikan dinar dan dirham sudah tidak ada di tangan kita. Sedangkan itulah sistem yang dijalan di zaman Rasulullah, ya. Sedangkan sistem riba ini baru 100-200 tahun ni yang berlaku. Ya, sistem coin, duit kertas, duit ni adalah sistem yang baru sangat. Dan rupanya sistem inilah yang paling jahat, yang akan merosakkan sistem ekonomi. Ya, memang rosak ekonomi. Venezuela, sebuah negara yang kaya, menjadi miskin disebabkan sistem ini. Zimbabwe, sehingga wangnya pun tidak laku. Ya, duit. Oleh kerana itu, kalau kita bawa emas, memang laku. Tetapi bila bawa wang kertas, dia jadi wang kertas lah. Okey, menjadi fitnah. Satu ketika dahulu, sewaktu Soviet kalah, rubel jatuh. Mata wang tu jatuh di Rusia yang dinilaikan tidak berapa harga. Okey, dan ringgit kita akan menjadi tidak bernilai. Bila Bank Dunia mengatakan duit Malaysia tak lakulah. Sedangkan kita dah simpan punya banyak. Itu dia sistem. Dan ingat, perubahan itu berlaku. Mula-mula dia menghilangkan dinar dan dirham dari tangan kita. Okey, sekarang kita tak ada dinar dirham. Ya, bank yang simpannya. Okey. Tetapi kalau kita melihat Bank Amerika yang dikatakan dolar Amerika yang dicop, tidak ada cagaran, asalnya dicagar. Kalau misalnya 1 kilo emas, dicetak duit dengan harga 1 kilo emas. Okey, perbandingan. Tetapi berlaku di Amerika satu penipuan. Dulu asalnya dolar tu dituliskan bahawa 1 dolar bersamaan berapa pound emas. Lepas tu hilang dah. Kenapa? Duit itu dicetak. Okey. Kemudian berlaku, mereka disebabkan duit cash yang ada pada tangan kita ini bermasalah. Sebenarnya akan jadi masalah satu ketika nanti. Maka mereka berusaha untuk melakukan atas alasan kemudahan, keselamatan, apa jugalah disebut, semata-mata untuk menghilangkan dinar dan dirham. Sekarang dia nak hilangkan cash money kita pada tangan kita. Ya. Itu perancangan mereka, sehingga kan duit itu berada di
di kertas saja. Itu yang sekarang transfer. Dia tak ada main kat tangan dah. Dia transfer. Okay? Itu yang berlaku pada sekarang ini. Dan akhirnya mereka akan cuba, tetapi mudah-mudahan Allah membatalkanlah. Allah punya perancangan lebih baik, mencuba untuk hilangkan duit di tangan masing-masing. Kalau hilang tu, mereka dah bermain dengan nilaian sahaja. Berarti kita tidak ada kekuasaan dalam bab duit tu. Na'udzubillah. Okey, ala kulli hal. Ya, pembicaraan ini kita serah kepada orang-orang yang pakar, macam kita ada Dr. Sulaiman Nordin. Ya, dia di antara orang yang masya-Allah pakar dalam memperbahaskan bab ini. Cuma kita mengatakan tidak mustahil apabila Dajjal mengisytiharkan, ialah bank dunia itu di bawah kelompok-kelompok mereka. Dajjal mengisytiharkan duit tak laku, maka kita akan menyaksikan duit kita tak laku. Waktu itu dalam keadaan menggerunkan, bawa banyak mana pun kita tak mampu untuk membeli sekilo beras. Dah tak laku. Ya, tak mampu. Waktu itulah yang kita merasakan apa yang kita lihat dalam keadaan fitnah ini, Dajjal akan memainkan peranan pentingnya untuk menguasai dunia melalui sistem bank yang akan dihapuskan semua nilaian duit. Habis. Ya, kita kata mana boleh. Dah, itu kita kata. Tetapi apa yang mereka rancang itu, ya, jahat sekali untuk menguasai dunia. Kita lihat bank dunia menguasai dunia. Ya, IMF menguasai dunia. Maka tak mustahil dalam bab ini, bila dah dikatakan duit tidak laku, tuan-tuan dan perempuan, ya, mana nak dapat nak beli barang? Mana nak datangkan makanan? Maka Dajjal akan mendatangkan semuanya itu. Kamu beriman ataupun tidak, itu terpulang kepada kita. Nampak tak? Bila kita menyaksikan satu kegerunan akan berlaku, ya, akan teruji iman-iman kita. Kita mungkin boleh bertahan, tapi bila kita tengok anak kita menangis, cucu kita menangis, kita dah tak tahan. Mungkin kita akan gadaikan iman kita. Ya, Allah akan uji kita. Maka bersabarlah, ya, bersabarlah. Baik. Dalam bab ini apabila dikatakan dia mendatangkan ada dua sungai yang mengalir, salah satu menurut pandangan mata merupakan air putih. Yakni sungai ini di antara sungai-sungai yang disihirkan, atau barang-barang ini adalah suatu barang yang disihirkan ataupun merupakan tipu helah dia. Rasulullah ingatkan, bila Dajjal membuat tipu helah, berhati-hati, ambil yang apa dia? Yang kita tengok tak baik, ambil. Kenapa? Dajjal akan mengelirukan kita dalam bab-bab yang begini. Jadi dalam hadis ini mengatakan merupakan air yang putih, dan satunya menurut pandangan mata. Ya, pandangan mata. Kerana apa? Pandangan mata ini bila berlaku sihir, sebenarnya sihir ini dia main mata aja, bukan benda tu sangat. Itu pasal zaman Nabi Musa, apabila pertembungan antara Nabi Musa dengan ahli sihir, ya, dia main mata, diubahkan tali itu menjadi ular. Ya. Ahli sihir tak takut, pasal dia tahu itu tali. Tetapi orang yang menyaksikan merasakan bahawa itu ular. Itu masalah sihir. Ya, dia termasuk dalam siri rawatan Islam apa semua tu. Sihir ni dia main mata kadang-kadang. Yang orang kata bila nak menikah tu tengok tangan berbulu je kan, jadi takut. Ya, berbagai sihir yang dilakukan. Memang itu main mata sebenarnya dan perlu dihapuskan. Okey? Jadi dalam bab ini sihir Dajjal memang paling kuat sihirnya. Kerana dia nak mengaku dirinya Tuhan. Ya, dia terpaksa menggunakan sihir. Okey, sihir zaman Nabi dia terbahagi, ya. Sihir ini terbahagi kepada dua. Pertama, sihir pada zaman Nabi Musa, sihir itu adalah diguna untuk mempertahankan raja-raja. Ya, raja-raja menggunakan ahli sihir untuk mempertahankan. Pasal Fir'aun menggunakan beribu ahli sihir untuk menentang Musa, kalah. Kerana nak mempertahankan kerajaan dia, kedudukan dia, bukan kerajaan, kedudukan dia sebagai raja. Begitu juga berterusan sampai kisah Ashabul Ukhdud. Ya, kisah Ashabul Ukhdud, ya, raja-raja masih menggunakan sistem itu, yakni menggunakan sistem sihir. Zaman sekarang pun guna bomo lah kata orang. Ya. Okey. Di zaman Nabi Sulaiman, sihir berubah sedikit. Digunakan untuk merosakkan seseorang yang dia tak suka, termasuk orang-orang yang berkahwin, diceraikan. Itu berlaku. Itu sihir yang berselerak pada kita ni. Dan hukumnya haram. Dan boleh jatuh kafir, dan setengah ulama mengkafirkan orang yang menggunakan sihir
walaupun kecil, walaupun sedikit. Okey. Jadi sihir ini kedua-duanya mudarat dengan izin Allah. Dan paling jahat sekali dalam bab ini, Dajjal mempunyai kemuncak sihir untuk menyesatkan kaum manusia ini, ya, di antaranya dengan air. Jadi bayangkan dengan air, air adalah keperluan asas kita, tidak dinafikan. Seolah-olah kalau dah kemarau, ya, sampai begitu sekali tak ada air, ya, dia datang dengan ujian yang begitu, nauzubillah, ya, akan menguji iman kita. Maka dikatakan bahawa menurut pandangan berupa api yang menyala-nyala, apabila seseorang menjumpa hal itu, hendaklah dia mendatangi suatu ia lihat seperti api. Ya, pejamkanlah matanya, kemudian tundukkanlah kepalanya, lalu minumlah, kerana api yang tersebut adalah air yang dingin. Ya, kita beriman dengan hadis Rasulullah. Cara begitu. Ya, kalau dah sampai tahap begitu diujikan, maka buatlah. Dajjal buta matanya. Pada matanya terdapat kulit tebal, dan di antara kedua matanya tertulis kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa baca bertulis maupun yang tidak boleh membaca. Jadi orang mukmin dapat membacanya. Kenapa? Kerana orang kafir dia tak perlu kalimah tu. Bagi orang mukmin perlu kalimah. Macam kita, ya, bila nak beli barang tengok ada apa? Apa yang kita tengok? Halal, kan? Pasal kita perlu. Kalimah halal tu amat penting, walaupun datang di mana kita nakkan kalimah tu, walaupun orang tu tipu ke, itu dah lain cerita lah. Tapi paling kurang kita telah menunaikan hak kita sebagai seorang Muslim nak yang halal. Ada pula dalam tu tin babi halal, kan? Aduh, kata. Baik, ala kulli hal, kita memerlukan kalimah itu. Jadi dalam bab ini orang kafir tak perlu, tetapi orang mukmin perlu untuk memastikan itu adalah Dajjal. Saya agak tertarik, ada satu yang dihantar dalam Facebook ke apa, kalimah kafir yang ditulis sekarang ni, di antaranya tentera Amerika yang letak kat sini kafir, ya, kat topi itu kafir. Satu benda yang menarik yang perlu difikirkan, ya, kerana berani mereka menulis tu seolah-olah mengisyaratkan hadis Rasulullah, kalimah itu dah sampai ke kepala mereka. Okey. Neraka Dajjal adalah syurga dan syurga adalah neraka. Muslim meriwayatkan dari hadis Syu'bah dari Abdul Malik bin Amru, dari Rabi', dari Huzaifah, dari Nabi SAW dengan matannya serupa. Ibnu Mas'ud berkata, aku mendengar dari Rasulullah SAW. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Syu'bah dengan matan yang sama. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Syu'bah dari Abdul Rahman ibnu Yahya, dari Yahya bin Abu Kathir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum 'anid dajjal hadithan ma haddathahu nabiyyun qaumahu innahu a'urun wa innahu yaji'u ma'ahu mithlu jannati wan nar fallati yaqulu innahal jannah hiyan nar wa inni anzartukum bihi kama anzara bihi nuhun qaumahu. Maukah kalian ku khabarkan suatu hadis tentang Dajjal yang belum pernah disampaikan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya? Ya, ini di antara perkara yang paling penting, kerana tiap-tiap Nabi telah memberi khabar kepada kaumnya tentang kemunculan Dajjal. Berarti kalau tiap-tiap Nabi mengkhabarkan kepada kaumnya, mengisyaratkan bahawa Dajjal adalah fitnah yang besar. Setiap Nabi yang mengingatkan kepada kaumnya. Tetapi bila disaksikan bahawa kaum-kaum Nabi tersebut tak berhadapan dengan Dajjal, berarti kitalah kaum yang terakhir, Nabi yang terakhir, ya, yang mengingatkan kaumnya, maka Dajjal akan muncul pada zaman kita, ya, pada zaman kaum ataupun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belum pernah disampaikan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya, dia buta sebelah mata. Itu kalimah yang amat penting. Kenapa? Nabi-Nabi terdahulu tidak menceritakan di antara sifat Dajjal ini, yakni buta sebelah mata. Ambil pegang. Kenapa? Rasulullah sebelum muncul sebagai Nabi, ya, telah dikhabarkan kepada ahli kitab sifat-sifat Rasulullah. Jadi oleh kerana itu, apabila dia waktu kecil pergi ke Syria untuk perniagaan, lalu padri ataupun rahib daripada orang Nasrani nampak sifat-sifat itu, lalu dia kata, siapa budak ni? Kan? Hantar balik.
Kenapa? Dia mempunyai sifat seorang nabi. Nampak tak? Jadi mereka, dia katakan Yahudi kalau tahu budak ni ada kat sini dia akan bunuh. Jadi dihantar balik. Jadi disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad itu, dan bukan Rasulullah saja dikhabarkan sifatnya, para sahabat pun dikhabarkan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil. Itu disebutkan dalam surah Muhammad, ya, bahawa mereka itu diceritakan sifat-sifat penyokong-penyokong Rasulullah ataupun pendukung Rasulullah. Itu adalah golongan sahabat yang setia, ya. Baik, di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita bahawa ini sifat dia. Maka ambil perhatian, yakni ianya buta sebelah matanya, ia datang bersamanya ada satu seperti syurga dan neraka. Sesuatu yang dikatakan syurga itu adalah neraka. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian terhadapnya seperti yang diingatkan Nuh kepada kaumnya. Jadi Rasulullah memberitahu dengan sebenar-benarnya sifat Dajjal, ya, kemunculan Dajjal ini, seperti mana Nabi Nuh memberitahu kepada kaumnya tentang perkara yang berkaitan syirik, apa semua tu, sebelum mereka ditenggelamkan oleh air yang dalam. Begitu juga dalam kisah ni dia bagi tahu sebelum kita terjebak dalam kekafiran. Peringatan Rasulullah kepada umatnya agar tidak terpedaya oleh kekuatan dan keajaiban Dajjal yang dimiliki. Okey. Ini di antara perkara yang perlu kita lihat, kerana perbahasan Dajjal lepas ni kita akan menyaksikan. Pernah saya sebutkan bahawa Dajjal yang kita bahas di akhir zaman ini ada 3 bentuk hadis yang menceritakannya. Ya, nanti kita akan sampai sebentar lagi, di mana 3 cerita ini merupakan perbahasan ulama, tetapi yang paling tepat wallahu a'lam antara dua hadis ini. Satu hadis tu dah clear, kita lihat sifat-sifat itu tidak dimiliki oleh lelaki tersebut, tetapi 2 hadis ini yang menggerunkanlah. Ya, baik, nanti kita lihat. Muslim meriwayatkan dari hadis Muslim Al-Munkadir, ia berkata, aku melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah bahawa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Aku bertanya, kau bersumpah dengan nama Allah? Ia menjawab, aku mendengar Umar bersumpah atas hal itu di dekat dengan Nabi, lalu Nabi tidak mengingkarinya. Okey, ini yang berkaitan dengan lelaki yang bernama Ibnu Sayyad, ya, anak kepada Yahudi. Okey, Ibnu Sayyad dikatakan ia memiliki sifat-sifat Dajjal, dan dia berada di Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah cuba mencari, ya, Rasulullah pun tak tahu perkara yang gaib. Rasulullah menunggu wahyu. Maka dia cuba mendapatkan maklumat, adakah Ibnu Sayyad ini Dajjal yang dimaksudkan, yakni Dajjal yang muncul di akhir zaman. Sehingga kan Umar mengatakan, ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Lalu apa Rasulullah kata? Ya Umar, sesungguhnya kalau ianya Dajjal, kamu tidak mampu membunuhnya. Hanya Isa sahaja yang mampu membunuhnya. Okey. Mari kita lihat apakah yang dikatakannya. Jadi dalam kisah ni Umar pernah bersumpah depan Nabi, dan Nabi tidak mengingkarinya tentang Ibnu Sayyad ini. Diriwayatkan dari hadis Nafi' bahawa Ibnu Umar bertemu Ibnu Sayyad di salah satu jalan Madinah. Ibnu Umar kemudian mengucapkan sesuatu yang membuatnya marah. Tubuhnya membesar hingga memenuhi jalan. Riwayat lain menyebutkan bahawa Ibnu Sayyad mendengus seperti dengusan keldai yang paling keras. Dan Ibnu Umar memukul hingga tongkatnya patah. Setelah itu Ibnu Umar masuk menemui kakaknya, yakni Ummul Mukminin Hafsah. Lalu Hafsah berkata kepadanya, apa yang kau inginkan dari Ibnu Sayyad? Bukankah kau tahu Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya ia keluar dari kemarahan, ya, kemarahannya. Okey, ini adalah satu perkara yang amat menarik, ya. Dalam kisah ini Ibnu Sayyad ni yang berada di Madinah, ya, yang bila Rasulullah dah kata tu, orang pun berhati-hati terhadap Ibnu Sayyad. Maka mereka cubalah, Ibnu Umar di antara sahabat yang cuba, ya, provok sikit dengan Ibnu Sayyad pasal nak tahu beberapa perkara. Tiba-tiba dia marah, ya, dengan dengusan, ya, dengusan yang kuat. Lalu dalam peristiwa ni dia bertemu dengan kakak dia Hafsah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Hafsah kedudukan Ummul Mukminin. Lalu Hafsah kata, "Ya Ibnu Umar, kenapa kamu pergi kacau dia?" Ya. Dan kamu tahu bahawa dia akan keluar dari kemarahannya. Tan situ rupanya Ibnu Umar provok supaya marah nak tengok kemunculan Dajjal sebenarnya. Dan hadis ini juga mengisyaratkan Dajjal akan muncul di akhir zaman disebabkan kemarahannya. Itu yang kita tak tahu apa nak bagi dia marah tu, bagi dia keluar. Ya. Nak bagi orang sunnah marah senang je. Ya, bercanggah dengan hadis, dia orang sunnah marahlah. Betul tak? Ke tak ada marah? Na'udzubillah, jangan. Statement kata Tok Guru ikut kiri, Rasulullah ikut kanan, tu pun kita dah rasa lain macam je kan. Ini kan pula ya, benda-benda yang bercanggah dengan akidah, lagilah orang sunnah marah. Alhamdulillah. Katakan alhamdulillah kita mempunyai sensitif keimanan sunnah yang betul. Tetapi Dajjal ini, ya, dia ni kita tak tahu dengan apa dia marah. Tak tahu. Tetapi dia akan keluar. Bila keluar yang menyebabkan dia marah, itulah Dajjal. Lepas tu dia keluar teruslah tu. Maksudnya dia keluar munculkan diri, ya. Disebarkan apa yang dikatakan dakwah dia tu sehingga mengaku dirinya Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Maka ini yang pertama sekali Ibnu Sayyad. Kalimah yang disebutkan Ibnu Sayyad. Dia adalah seorang anak Yahudi dan berada di Madinah, dan dia berkahwin, dan dia seorang Muslim, pernah mengucap kalimah la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Okey. Jadi itu hujah yang kuat yang menafikan dia tu Dajjal. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa Dajjal itu tak boleh masuk Madinah. Itu yang dibahaskan, ya. Sedangkan aku ada di Madinah, dia kata. Dajjal itu tidak beranak, sedangkan aku ada anak pinak. Lepas tu Dajjal bukan seorang Muslim, aku Muslim. Cuma bagaimana Muslimnya hanya Allah yang mengetahui. Kerana apa? Kalimah yang disebut di sana. Okey, kita lihat hadis ini. Ibnu Sayyad bukan Dajjal, ia hanyalah satu pendusta yang banyak jumlahnya. Jadi dia terkategori termasuk Dajjal dari sudut istilah bahasa. Yakni Dajjal yang kuat penipunya ataupun kuat ilmu-ilmu yang tak betulnya. Okey. Jadi kalau orang yang kuat penipunya ataupun menggunakan ilmu-ilmu seperti bomo apa semua, itu dia boleh dikategorikan Dajjal. Ya, ada bomo, dua orang bomo lelaki, bomo perempuan pergi ke Teluk Intan. Orang Perak pula, kacau. Ya, duk berjampi serapah di tepi. Auzubillah. Seorang nama Putri, seorang lagi ada. Bomo apa orang kata bomo. Kacau betul. Inilah pulanya nasib orang Perak, ya. Muncul putri. Kalau yang di Kedah, seorang ustaz tu dia ambil semua. Nabi Adam turun kat Gunung Jerai, kapal baru yang digunakan oleh Firaun ambil Diyan Kedah. Lepas tu kapal Tariq Ibn Ziyad ambil pokok-pokok daripada Kedah. Dia nak ngangkat Kedah macam tu pula. Yang ni bomo ni adalah kacau betul lah. Buatlah sikit akidah sahih ke, barulah naik nama. Baik, semua pendusta-pendusta boleh dipanggil Dajjal. Cuma selesa ke tidak, itu je lah. Ya, orang tu dengar kamu ni panggil aku Dajjal, yalah kamu dah penipu. Jadi dalam bab ini Ibnu Sayyad dikatakan kuat penipunya dan dia ada ilmu dalam persoalan-persoalan yang na'udzubillah, bab kata orang macam ahli nujum pak belalang, ya, yang menggunakan perkara-perkara yang begitu. Baik, kita lihat. Sebahagian ulama mengatakan bahawa Ibnu Sayyad dikirakan sebagai sahabat, sebagai Dajjal. Ini kategori dia tidak boleh dikirakan sebagai sahabat, ya, tak boleh. Kerana apa? Para sahabat udul. Dalam hadis sahabat semuanya adil, yang tidak pernah menipu. Dia kena faham elok-elok dan adalah salah jika meletakkan dia termasuk di kalangan sahabat kerana pernah berjumpa Rasulullah, tetapi dia pernah menipu. Ya, tak boleh. Ya, okey, baik. Dan apatah lagi dia didatangkan dengan hadis-hadis berbentuk dia ni tidak baik. Kemudian padahal bukan. Ya, dikatakan padahal bukan. Ibnu Sayyad hanya orang biasa yang mana bersifat seperti orang-orang yang dikategorikan orang munafik. Ya.
Yang mana kategori mereka bertemu dengan Rasulullah tetapi macam orang munafik. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, dia orang munafik, dia hidup zaman Rasulullah, bahkan dia orang kuat pada ketika itu di sisi Rasulullah. Subhanallah ya. Macam mana dia boleh jadi macam itu? Okey, kita ulaskan sedikit bagaimana Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ni begitu rapat dengan Rasulullah. Sehingga kan Rasulullah pun ya kematian waktu tu dia hormat dia. Okey, kisahnya sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, kita tahu bahawa golongan Khazraj dengan golongan Aus, dua kelompok yang besar yang berada di Madinah, ya, sentiasa bergaduh, ya, bergaduh, ya, sampai orang Yahudi di Madinah, orang Yahudi adalah kaum pendatang di Madinah, ya, dia datang beratus tahun. Sebab apa? Ya, bukan sebab macam mana setengah orang yang diambil daripada negeri India, China dibawa ke Malaysia, tak. Ya, itu penggunaan politik barat, politik Britain ataupun Nasrani, Kristian ataupun orang-orang salib yang mengetahui bahawa di sini pernah tertegaknya Khalifah Islamiah, ya, kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Jadi diguna kesempatan itu untuk merosakkan, dan rosaklah kita. Okey, tetapi mereka datang disebabkan di dalam kitab Taurat dan Zabur dan Injil mengatakan Nabi akhir zaman akan muncul di tempat yang disebutkan sifat-sifatnya. Oleh kerana itu mereka datang. Kerana apa? Nabi akhir zaman akan muncul, tetapi tidak disebutkan kemunculannya bagaimana. Di beranak ke, di hijrah ke, tak disebutkan. Tetapi orang Yahudi mengharapkan dari 12 kabilah itu, salah satu kabilah itu melahirkan Nabi tersebut. Itu je puncanya. Tu pasal mereka datang, duduk. Nampak tak? Orang Yahudi cuba mengambil kesempatan tu. Okey. Bila mereka duduk di situ, mereka melihat kaum Aus dan Khazraj ni bergaduh. Ya, bergaduh bukan calang-calang bergaduh. Kalau tuan-tuan dan perempuan tahu cara bergaduh mereka, ya, saya teringat waktu saya duduk di Pakistan baca akhbar, satu tempat tu nama dia Meran Shah di tepi sepadan Afghanistan. Dia bergaduh dua kampung tu. Ya, kampung tu bergaduh. Bukan gaduh main-main. Tu dia bergaduh tu guna Kalashnikov, ya, M16 bak kata kita, dengan tembak kereta kebal tu. Kita kata itu gaduh gila tu kan. Esok pagi tengok keluar surat khabar 40 orang mati. Jadi mereka bergaduh. Jadi sampai Yahudi ni pun naik boring. Orang ni bergaduh. Kalaulah muncul Nabi akhir zaman nanti, ya, kami akan bersama Nabi tersebut memerangi kamu. Jadi kalimah itu disebut selalu. Bayangkan bila disebut selalu, lekat pada minda kita. Itu pasal kalau kita nak tahu iklan yang terbaik, sebut selalu. Ya, lekat pada minda. Okey. Melekat pada minda, mereka ini di antara golongan yang masih lagi menganut ajaran yang dibawa Nabi Allah Ibrahim. Buat haji, kan? Buat umrah, kan? Tapi mengikut cara mereka lah. Tidak mengikut cara syariat yang sebenar. Dah bercampur baur. Jadi berlaku pada haji yang dikatakan tahun sebelum Rasulullah berhijrah tu, tahun yang ke-11 ataupun al-muhim dalam tahun-tahun 2-3 tahun sebelum berhijrahnya Rasulullah. Jadi bila sampai kat sana, Rasulullah berdakwah, aku nabi yang muncul diutuskan. Di situ mereka kata, ini kalimah yang pernah disebut oleh orang Yahudi. Adakah betul dia ni nabi akhir zaman? Kalaulah kita tak ambil kesempatan ini, orang Yahudi akan ambil. Itu yang mereka masuk awal. Mereka masuk Islam dahulu, lalu Rasulullah ta'akharkan persaudaraan antara Ansar dengan Khazraj, antara Aus dengan Khazraj, jadi golongan Ansar. Bila dah jadi begitu, mereka memerlukan seorang pemimpin. Jadi Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ini adalah tokoh pemimpin mereka. Mereka cadangkan, ya. Lalu mereka cadangkan dan akhirnya mereka nak melantik pada tahun Rasulullah hijrah tu. Mereka tak sangka hijrah bukan satu perancangan yang boleh dibuat. Allah yang mewahyukan. Jadi waktu mereka melantik Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul nak ditabalkan, belum ditabalkan. Nak ditabalkan, tiba-tiba Rasulullah hijrah. Itu yang dia panas hati sangat pada Rasulullah. Bila Rasulullah dah berhijrah, walak orang Islam di sana semua pada Rasulullah.
Dan bila Rasulullah telah dilantik menjadi pemimpin, habislah Abdullah bin Ubay bin Salul tak jadi. Dan pemimpin waktu itu seperti raja, ya, bukan seperti PM, seperti raja, bakti kuasa mutlak. Itu yang dia marah sangat tu. Marah sangat kepada Rasulullah dan menyebabkan dia bersama dengan golongan ahli kitab Yahudi. Dan ingat, Rasulullah di Madinah seperti raja, memang seperti raja, kuasa mutlak. Ya, dipanggil Yahudi datang, takut mereka. Nampak tak? Tu dia Rasulullah. Jadi begitulah. Baik, kita lihat disebutkan dalam kitab sahih bahawa Ibnu Sayyad menyertai Abu Sa'id dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah. Ya, ia mengadu kepada Abu Sa'id terhadap orang yang bercakap menyebutnya tentang Dajjal. Jadi dia pun mengadu juga kan. Dia terasa aku, orang kata aku ni macam Dajjal apa gini. Lalu Ibnu Sayyad kemudian berkata kepada Abu Sa'id, okey, apa dia kata? Kita lihat apa yang dikata. Ya, bukankah Rasulullah bersabda bahawa Dajjal tidak memasuki Madinah, sedangkan aku dilahirkan di sana. Okey, itu yang menguatkan, mengatakan dia bukan Dajjal yang disebutkan keluar akhir zaman. Okey, tetapi dia kategori Dajjal yang mungkin penipu apa semua. Kemudian Dajjal tidak punya anak sementara aku punya anak. Okey. Dan Dajjal kafir sementara aku sudah masuk Islam. Dia masuk Islam. Ya. Okey. Lepas tu Ibnu Sayyad mengatakan, okey, kalimah ini amat penting. Namun demikian aku paling tahu Dajjal dan paling tahu tempatnya. Nampak tak? Kalimah yang menarik. Dia ni ada satu benda yang seolah-olah dia ni macam ahli nujum pak belalang. Ya. Kalimah tu agak berbahaya. Okey. Aku paling tahu Dajjal dan aku paling tahu tempatnya. Okey, itu satu bab. Dan kedua, kalimah ini, andaikan aku menjadi dia, tentu aku tidak membenci hal itu. Apa kalimah tu? Kalau aku jadi Dajjal, okey. Maksudnya begitu. Kita sebagai seorang yang beriman, bila tahu benda tu tak baik, jadi Dajjal, na'udzubillah. Itu kalimah yang akan kita sebut. Tetapi dia boleh sebut, okey je. Tak jadi masalah kalau aku Dajjal. Kalimah kufur tu. Kalimah yang menyebabkan, yang mengatakan dia ni bermasalah. Itu pasal sifat-sifat nifak tu ada, dan sifat-sifat seorang ahli nujum pun ada. Maka dia yang Rasulullah sebutkan sebagai Dajjal adalah penipu. Ya, penipu bagi kita bila melihat bab ini, dia ni kuat penipunya dan kuat mempunyai ilmu-ilmu yang tidak seharusnya. Kemudian dalam Musnad Ahmad menuturkan, Abdul Muta'al Abdul Wahab bercerita kepada kami, yang Yahya bin Sa'id Al-Umawi bercerita kepada kami, Mujahid bercerita kepada kami dari Abu Wada', dari Abu Sa'id berkata Ibnu Sayyad disebut di dekat Nabi. Lalu Umar berkata, Ibnu Sayyad mengklaimkan bahawa tidak ada sesuatu yang melewatinya kecuali sesuatu tersebut berbicara kepadanya. Maksudnya Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman, seperti yang disebutkan hadis Fatimah Ibnu Qais Al-Fihriyah. Hadis Fatimah ini adalah patokan atau dalam permasalahan ini, penyelesai bagi masalah ini. Jadi jelas kepada kita bahawa Ibnu Sayyad hadis yang pertama ini bukanlah Dajjal. Ya, bukanlah Dajjal yang Dajjal muntazar, Dajjal yang ditunggu-tunggu. Okey, sekarang kita masuk hadis Fatimah Ibnu Sayyad yang menceritakan tentang Dajjal. Ini agak menarik. Yang ni yang menjadi perbahasan ulama. Kisah Tamim Dari, lelaki yang berasal dari tanah Arab tetapi bahagian utara, seorang ahli pelayaran. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menuturkan dari Abu Waris kita habiskan matan dia, sanad dia, bercerita kepada kami keduanya dari Abdul Salam lafaz hadis ayahku daripada Husain ibnu Buraidah dan Amir, panjang ni. Aku mendengar Hamdan bertanya kepada Fatimah binti Qais, saudari Daha ibnu Qais. Ia termasuk wanita-wanita yang ikut berhijrah yang pertama. Ia berkata, sampaikanlah suatu hadis kepadaku yang pernah engkau dengar dari Rasulullah. Janganlah engkau sandarkan hadis itu pada seorang pun selain dari beliau. Maksudnya, aku nak kamu sampaikan hadis itu kamu dengar sendiri dari telinga, bukan dari orang ni. Tak. Aku nak kamu, walaupun kamu sahabat,
ya, aku nak kamu dengar sendiri, itu hadis yang aku nak dengar. Okey, jadi di sini kita melihat Fatimah berkata, aku menikah dengan Al-Mughirah. Dia buka mukadimah, dia cerita aku menikah dengan Mughirah. Ia termasuk salah seorang pemuda Quraisy yang terbaik. Ia kemudian gugur di awal jihad bersama Rasulullah. Setelah Mughirah meninggal dunia, Abdurrahman ibn Auf meminangku bersama sejumlah sahabat Muhammad. Menarik ya. Okey. Ini suatu benda yang agak menarik kerana apa? Di kalangan wanita-wanita para sahabat, tak apa ke sebut, takut sensitif pula. Ya. Apabila suami dia meninggal, sebahagiannya menjadi rebutan. Kan? Menjadi rebutan. Sudah kita kalau buat macam itu sakit, kan? Menjadi rebutan kerana sifat-sifat dia yang masya-Allah tabarakallah. Oleh kerana itu, bila kita menyaksikan dalam Rasulullah SAW sendiri, isteri-isteri dia, kan, semua janda, kan, kecuali Aisyah, disebabkan sifat-sifat dan ada beberapa perkara yang menyebabkan Rasulullah berkahwin. Dia atas di program wahyu lah, tetapi sifat-sifat mereka tu masya Allah. Kalau kita tengok di antaranya emak kepada Anas bin Malik, ya, masya Allah, begitu juga. Jadi dalam bab ini, ya, dikatakan bahawa pernah berlaku Rasulullah nak meminang anak kepada Saidina Umar, kalau tak salah, ya, Hafsah. Dia menyebutnya kepada Abu Bakar, hanya Abu Bakar yang mengetahui. Jadi Hafsah, kita tahu dia menjanda pada ketika itu. Lalu Saidina Umar cuba mengetengahkan. Di antara orang yang diketengahkan Abu Bakar. Abu Bakar tolak. Lepas tu dia marahlah kepada Abu Bakar. Kenapa kamu tolak? Kan? Lepas tu Rasulullah masuk meminang. Dia terima. Lalu lepas tu baru Abu Bakar menceritakan, kalaulah aku tidak mendengar bahawa Rasulullah berminat, maksudnya ingin pada anakmu, aku masuk. Dia kata kepada Abu Bakar, aku akan masuk, tapi aku dah mendengar Rasulullah berminat, maka aku tak nak masuk. Itu kaedah dia. Kaedah yang terbaik lah. Ya, cara ada adab mereka. Jadi begitu pada zaman Rasulullah, mereka wanita-wanita, maksudnya kalau menjanda bukan tak baik, tetapi disebabkan beberapa sebab, yang mana kalau baik, masya Allah tabarakallah. Kalau tak baik, itu lain cerita lah. Ya, baik. Jadi ini di antara perkara yang paling menarik apabila dia di antara wanita yang terpilih. Setelah Mughirah meninggal dunia, Abdurrahman ibn Auf, sahabat yang besar, meminangku bersama sejumlah para sahabat. Ramai masuk meminang. Ya Allah, macam mana tu Ustaz Hashim? Al-Arqam dulu banyak tu, kan? Baik. Kemudian sementara Rasulullah meminangku untuk maula beliau Usamah, ya, dia meminang untuk cucu angkat dia Usamah. Aku sebenarnya sudah pernah diberitahu bahawa Rasulullah bersabda, siapa yang mencintaiku, maka hendaklah dia mencintai Usamah. Saat Rasulullah berbicara padaku, aku berkata, urusanku ada di tanganmu. Silakanlah engkau menikahkanku dengan siapa saja yang engkau kehendaki. Okey, dan kita kena tahu juga pada zaman dah Rasulullah, mereka tidak akan kawinkan anak-anak mereka janda ataupun anak dara sehingga tahu bahawa Rasulullah tak berminat. Rasulullah tak nak. Tu, ya, masya-Allah. Mereka tak akan kahwin, tunggu je Rasulullah. Rasulullah kata taklah. Baru mereka kata tak. Jadi, oleh kerana itu, ya, apabila Rasulullah masuk meminang, tetapi dia masuk minang untuk Zaid. Zainab bintu Jahsy dipinang oleh Rasulullah. Zainab ni keturunan Quraisy, berarti keturunan orang elit, bangsawan. Zaid ibn Harith, dia anak angkat Rasulullah, yang dikategori anak angkat, tapi dia asalnya hamba yang dibebaskan. Rasulullah masuk meminang. Rupanya Rasulullah masuk minang untuk Zaid. Zainab ingat masuk minang untuk Rasulullah. Dia terima. Tiba-tiba pun kena kahwin dengan Zaid. Orang perempuan kalau tak nak macam mana? Tu kena tanya orang perempuan. Habis cerita. Macam-macam dia buat. Itu yang kalau nak tahu cerita dia, tengok dalam surah Al-Ahzab. Itu cerita. Macam mana Zainab bintu Jahsy buat perangai sampai Zaid bin Harith pening kepala.
Memanglah kalau orang perempuan buat perangai, suami pening kepala. Oleh kerana itu sang suami jangan nakal-nakal. Jangan buat perangai kan. Jadi bila pening kepala, dia mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kata sabar. Tapi semua itu ada hikmah yang terkandung, nak menghilangkan hukum isteri kepada anak angkat. Asalnya orang kafir jahiliyah, ya, yang mana anak angkat punya isteri tak boleh dikahwini. Sedangkan bukan anak betul, anak angkat. Maka dengan sebab kejadian itu, maka dia berkahwin. Dalam ayat yang akhirnya, dalam kisah tu, akhirnya dia rasa berat, tolong tahannya Zaid, jangan ceraikan Zainab. Allah bagi tahu dalam Al-Quran kisah tersebut. Maka akhirnya Zaid menceraikan. Ya, bila Zaid menceraikan, apa berlaku? Zainab bintu Jahsy di antara wanita isteri Nabi yang membanggakan dirinya. Korang dikawinkan oleh wali-wali korang, tapi aku dikawinkan oleh Allah di atas langit. Itu yang paling menarik. Akidah tu. Aku dikawinkan Allah dari atas langit. Dahsyat. Tapi orang susahlah kalau orang yang tak percaya Ar-Rahmanu ala arsyis tawa tu kan. Habis kita. Baik. Jadi dia ya. Hadis ni panjang. Kita berhenti ke? Kita berhenti kat sini. Kita cerita bab kahwin je lah tadi. Mula cerita bab Dajjal, masuk bab kahwin pula. Ala kulli hal, maka kita berhenti dulu dan insya-Allah mudah-mudahan kita sambung lagi. Dan ingat bahawa berkaitan dengan Dajjal adalah isu yang menggerunkan. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, Allah pelihara keluarga kita, keturunan kita di atas jalan yang betul dan menjadikan kita pengikut Rasulullah SAW yang setia. Ya, tuan-tuan dan perempuan, doakan. Jadikan kita di kalangan orang yang diisbatkan, dikuatkan hati kita dalam mengikut sunnah Rasulullah. Jadilah kita pembela Rasulullah. Naikkan semangat kita, cinta kepada Rasulullah dan membela Rasulullah. Ya, nak ikut Rasulullah dengan membelanya sebaik-baik yang mungkin. Wallahu a'lam. Okey, ada persoalan? Baik. Satu zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Dia kalangan ulama hadis zaman itu ada satu asar, kata-kata ungkapan yang menarik yang masyhur dalam kitab hadis, bahawa orang yang berdusta atas nama Nabi ini ada jalu. Jadi kalau hari ini mereka yang seperti Ustaz terang dalam kitab ini, mereka ni layak dipanggil Dajjal seperti yang berlaku hari ini. Kebanyakan ni golongan yang golongan agama lah. Okey, adakah kita nak panggil Dajjal? Kita menasihatkan dalam bab-bab yang begini, di antara perkara sebagai kita para duat, para pendakwah, kita tidak membencikan dia kerana tubuh badan dia, tak. Ya, kita tidak membencikan dia dengan hawa nafsu kita. Kita membencikan dia dengan statement-statement yang kufur itu, yang boleh membawa kepada kekufuran, dan dakwah mereka boleh membawa kepada kemungkaran. Cuma kita menasihatkan kalimah-kalimah yang sensitif, kalimah-kalimah yang boleh menyebabkan orang tidak mahu beriman, orang tak mahu menerimanya, maka dalam bab-bab yang tertentu kena tidak boleh dipanggil, kecuali dalam bentuk-bentuk seperti kita menukilkan sesama kita, itu tak mengapalah. Kenapa? Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, yang Allah ceritakan bahawa jangan sampai kamu mengutuk Tuhan orang lain yang menyebabkan mereka mengutuk Tuhan kamu, mengutuk Allah tanpa ilmu. Jadi dalam bab sini kita kena berhati-hati, kerana bila kita sebut sahaja Dajjal dia tu, pengikut dia tu ramai kan? Ataupun orang-orang yang tengah-tengah melihat kenapa ustaz ni bercakap begitu, ataupun orang sunnah berakhlak begitu. Kita cuba mengatakan sesuatu yang lebih ringan kepada masyarakat kita. Seperti kalau orang kata Dajjal dia ni penipu besar, Dajjal tu sakit tu, orang dengar, kamu kata dia Dajjal, okey, tak, dia penipu besar. Ringan sikit. Tapi kalau kita sebut lagi ringan, dia cakap tu tak ada fakta yang sahih. Dia ringan sikit, tak terdengar penipu besar tu. Oleh kerana tu dalam masalah bid'ah, kita nak menyebut kepada orang tu bid'ah keras tu sebenarnya bagi masyarakat kita. Tapi kita kata khilaf sunnah, tak ikut sunnah. Tak ikut sunnah. Orang dengar ringan sikit, tapi itulah bid'ah. Jadi
permainan bahasa. Inna macam mana dalam pepatah Arab, inna macam mana ya, sesungguhnya pada